Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang bersama saya Fidos Matrang. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri majlis berbuka puasa bersama warga 1 Division di Masjid Solehuddin Al-Ayubi, Kempen Recent pada Isnin. Majlis tersebut telah dihadiri kira-kira 200 orang jemputan yang terdiri daripada warga Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat PMTTD dan tetamu jemputan yang lain. Selepas berbuka puasa, Datuk Patigi Tan Sri Abang Zohari bersama tetamu yang beragama Islam kemudiannya menunaikan solat sunat tarawih berjemaah. Hadis sama ke majlis itu adalah Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major Jeneral Datuk Zulkafli Haji Mustafa dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion telah menghadiri majlis berbuka puasa bersama ketua-ketua jabatan di Hotel Waterfront pada Isnin. Beliau sempat beramah mesra dengan semua ketua-ketua jabatan serta pegawai-pegawai Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan yang hadir sebelum majlis berbuka puasa. Hadis sama Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ik Pahun Joik, Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Seri Tarat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar dan ketua-ketua jabatan. Berita diteruskan dengan Kota Semarahan berpotensi menjadi sebuah metropolis kesihatan terpenting di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata bahagian tersebut merupakan lokasi strategik yang mempunyai pelbagai jenis kemudahan berlainan yang bukan sahaja mampu menaikkan taraf perkhidmatan penjagaan kesihatan malah juga memperkasakan taraf kehidupan penduduk di sekitarnya. What I mean is you got a metropolitan. You got this part where the universities are keep on producing smart students, smart people, PhD. And then you see the Unimas Hospital coming out. You see the heart center there. You see the infectious disease. You see the old age home. And we are going to tell the federal government to put in a cancer hospital there. So it's a lot of health. Anything we have is going to be near the pusat jantung. Dia berkata demikian pada Majlis Perasmian Sustainable Development Goals Healthy City, Majlis Perbandaran Kota Semarahan tahun 2022 di Dewan Suara Kota Semarahan pada Isnin. Ujarnya sebagai melengkapkan kesemua kemudahan tersebut, bahagian itu juga berdekatan dengan kawasan Samajaya di mana ia dapat memenuhi sebarang keperluan pembuatan. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menyuruh warga Kota Semarahan agar mengamalkan budaya menjaga kebersihan persekitaran selari dengan matlamat pembangunan mampan SDG berkaitan tujuan mewujudkan bandar yang sihat dan selamat. Berita berikutnya. Peningkatan penerbangan domestik terus ke Sarawak bakal memacu pertumbuhan industri pelancongan di negeri ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penerbangan pertama Firefly ke Kuching dari Pulau Pinang bakal menjadi penghubung bagi merapatkan lagi hubungan di antara kedua-dua buah destinasi berkenaan. It's another important day to us, especially those who are in the tourism industry as well as to Malaysia Airlines, because we just received the inaugural flight from Firefly just now from Penang. They will be flying to Kuching daily. Before this, MAS is operating it at 3 times a week. So now we have got daily flight from Penang, and come 24th of April, the flights will be double, twice daily. Beliau berkata demikian pada sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching selepas menyambut ketibaan pertama penerbangan Firefly dari Pulau Pinang ke Kuching pada Isnin. Sementara itu, mengulas mengenai harga tiket yang meningkat pada musim perayaan, beliau menjelaskan ia bergantung kepada jumlah permintaan dan penawaran. This is where probably the government need to put a check on this. Dia mesti ada ceiling dia. Dia tak boleh the price of ticket macam kalau daripada Kuala Lumpur ke Kuching one way sampai
2-3 ribu memang dia tak nampak menasabah lah. But as it is, the way I see it, it has not reached that kind of pricing. The price is still in the range of a few hundred ringgit. And this is where consumers also dia kena pandai juga. Kalau nak harga tiket tu murah, beli tiket awal lah. Jangan tunggu sampai last minute baru dah semua orang nak balik pada masa yang sama, tiket belum beli, mestilah harga dia jadi tinggi. Berikut pula berita di Bauk. Inisiatif Greater Bauk bakal memacu pertumbuhan pembangunan di daerah Bauk menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep berkata, inisiatif berkenaan adalah bagi merangsang pelbagai sektor di daerah Bauk. Menurutnya, antara sektor terbabit adalah pelancongan dan sosioekonomi sekaligus mempercepatkan lagi pembangunan di kawasan Bandar Bauk dan kampung-kampung di sekitarnya. Kita mempunyai 8 tahun untuk merealisasikan, untuk melihat macam mana itu Greater Bauk 2030. Saya percaya with the help of everyone, with the support of everyone, we will continue to make Bauk greater in 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Apresiasi bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Komuniti Cina Daerah Bauk, kawasan Dun Tasik Biru di Dewan Suara Bauk pada Ahad. Sementara itu, Datuk Henry memberitahu kemenangan gabungan Parti Sarawak JPS di Dun Tasik Biru pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak yang lepas merupakan kejayaan besar hasil sokongan penuh komuniti Cina serta kaum lain di kawasan berkenaan. Katanya kemenangan tersebut mendorong beliau bersama pasukannya bekerja lebih kuat dan meneruskan usaha dalam memajukan daerah Bauk. Selanjutnya, seramai 150 asnaf dan pemandu MyCar menerima sumbangan dalam satu program amal yang diadakan di Pusat Bangunan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kuching pada Isnin. Bantuan itu merupakan sumbangan daripada Yayasan Ragat dengan kolaborasi bersama MyCar dan Megah Herba Malaysia Sdn Bhd. Penyerahan berkenaan telah disempurnakan pengurusi Yayasan Ragat, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Menurut Pelaksana Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ragat, Datuk Muhammad Rifairuddin Hussein, para penerima menerima bantuan berupa bakul makanan dan bantuan keuangan. Tambahnya, bantuan ini adalah bagi meringankan beban mereka pada bulan Ramadan ini dan sempena Hari Raya Aidilfitri kelak. Hari ini kita beri food basket untuk penerima 150 penerima daripada MyCar 100, all the for the MyCar, right? And then another 50 from the Baitul Mal. Hasnah-hasnah di sinilah. Kita beri food basket, duit raya, seperti biasalah untuk membantu hari raya mereka lah untuk bulan puasa ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penerahan tersebut. Sementara itu, beberapa orang penerima ketika ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada para penyumbang yang sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka pada bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Sumbangan yang saya dapat ini bolehlah untuk menampung untuk harian keluarga saya lah. Kami pun mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang penyumbang untuk hari ini daripada Ragat Foundation dengan MyCar daripada. Kami merasa bersyukur juga lah. Alhamdulillah juga dapat bantuan macam tu nak. Kami nak ucapkan terima kasih juga kepada Sedak Gatot lah sebabnya dah memberi kita bantuan macam tu nak kepada kita orang Sarawak tu juga lah. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 178 kes baharu pada Isnin sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 302,635 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 62 kes kategori 1, 113 kes kategori 2 dan 3 kes kategori 4. Kes-kes baru ini dikesan di 25 daerah di Sarawak seperti tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak mengumumkan 2 kematian di mana satu kes dilaporkan pada 8 April 2022 melibatkan wanita berumur 92 tahun di Kuching, manakala satu kes lagi dilaporkan pada 9 April 2022 melibatkan lelaki berumur 53 tahun di Miri.
Sedikit berita sukan, pasukan Kuching City FC KCFC meraih 3 mata pertama dalam kempen Liga Premier 2022 susulan kejayaan menundukkan pendahulu Liga Kelantan FC dengan jaringan 2-1 di Stadium Negeri Petrajaya pada Isnin. Penyerang import dari Liberia Abu Kamara menceriakan penyokong tuan rumah apabila menjaringkan gol pertama Kuching City FC pada minit ke-25. Beliau yang tidak dikawal mudah menolak masuk bola hantaran silang Muhammad Alif Hassan. Gol Abu Kamara bagaimanapun tidak bertahan lama apabila giliran Kelantan FC menjaringkan gol penyamaan hasil tandukan kapten pasukan Muhammad Yusri Yuhasmadi pada minit ke-31. Berselang babak kedua pasukan meningkatkan asakan dalam usaha mencari jaringan tambahan. Namun gerakan yang kurang menjadi selain ketumpulan jentera serangan menghampakan hasrat kedua pasukan untuk menambah jaringan. Kuching City FC memastikan 3 mata penuh menjadi milik mereka selepas penyerang muda Syafizi Iqmal Mat Khairuddin meledak gol kedua pada minit ke-57. Beliau memperagakan gerakan lincah untuk memperdayakan 2 pertahanan Kelantan FC sebelum melakukan rembatan kencang bagi menewaskan penjaga gol lawan Nik Muhammad Amin Ahmad. Kuching City FC akan meneruskan kempen menentang Johor Darul Takzim 2 pada 17 April ini di gelanggang lawan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Jangan leka dan terus patuhi SOP. Salam UKAS.